Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chong Chi Sun meraih hadiah utama sejumlah RM250,000 pada kemuncak kempen aspirasi 4 Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Majlis penyampaian hadiah diadakan di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, Bandar Seri Begawan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi lembaga pengarah BIBD. 5 pemenang suku tahun juga masing-masing mendapat hadiah RM10,000 sementara 10 pemenang bulanan mendapat RM1,000 setiap seorang. BIBD Aspirasi diperkenalkan pada tahun 2018 bagi menyokong objektif Brunei Darussalam Central Bank ke arah meningkatkan kemahiran pengurusan keuangan dan memupuk sikap menjimat dalam kalangan penduduk negara ini. Thank you all so much for your support. 10 pelanggan Takaful Brunei yang bertuah memenangi hadiah wang tunai bagi penyertaan dalam Takaful Brunei Am Sdn Bhd TBA dan Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd TBK menggunakan aplikasi mudah alih Takaful Brunei dan bagi penyertaan baharu serta memperbaharui insurans dalam Takaful Motor TBA melalui pusat panggilan TBA dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022. Penyampaian hadiah sanang-sanang manang berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Hadiah tempat pertama berjumlah RM15,000 disandang oleh Dayang Siti Rasidah binti Haji Abu Bakar. Tempat kedua dan ketiga masing-masing memenangi RM6,000 dan RM2,000. Manakala pemenang tempat keempat hingga ke-10 masing-masing memenangi RM1,000. Acara diteruskan dengan pelancaran Lakastah Manang Bersama iaitu promosi terbaharu sempena sambutan ulang tahun ke-30 Takaful Brunei. Promosi bermula 1 Januari lalu hingga 31 Disember 2023. 33 ahli jawatan kuasa takmir AGK Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas yang baharu menerima surat lantikan sebagai ahli baharu bagi sesi 2023-2024. Majlis penyerahan surat lantikan berlangsung malam tadi di masjid berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada AJK Takmir Masjid bagi sesi 2020-2022. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penaung AJK Takmir Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas. Seorang lelaki warga negara tempatan berumur 58 tahun, 2 lelaki penduduk tetap berumur 22 tahun dan 33 tahun dan seorang perempuan penduduk tetap berumur 61 tahun ditahan atas kesalahan memiliki barang tegahan kastam. Kesalahan didapati semasa 2 gerakan operasi oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED yang dijalankan pada 14 Januari lalu di kawasan Seria, daerah Belait. Barang-barang yang dirampas ialah 5,604 pelbagai jenis vape juice, pot dan e-liquid, 3,982 vape aksesori dan 85 vape mod, 870 tin dan 158 botol minuman keras pelbagai jenis, 41 karton dan 7 batang rokok pelbagai jenis, 30 kotak dan 73 biji mercun pelbagai jenis. Daun-daun kering dipercayai dadah jenis ganja seberat 61.1 gram, wang tunai berjumlah RM25,498,
dan $3,228 Singapura dipercayai hasil daripada aktiviti penjualan barang tegahan kastam dan sebiji telefon bimbit dipercayai untuk menjalankan aktiviti penjualan barang tegahan kastam. Semua barang-barang terbabit telah dirampas dan individu-individu terlibat telah dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Sehubungan itu, JKED ingin menasihatkan kepada orang ramai agar sentiasa mematuhi mana-mana perundangan negara ini dan menghindari dari melakukan kegiatan-kegiatan penyeludupan atau membawa masuk dan keluar barang-barang tegahan, sekatan dan juga larangan kastam. Memiliki barang-barang tegahan kastam adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Eksais 2006. Para pencari kerja adalah digalakkan untuk berfikiran terbuka dan mengamalkan sifat mahu memperbaiki diri serta tidak mudah berputus asa dalam pencarian pekerjaan. Apa yang penting dalam mencari rezeki itu ialah membetulkan niat dan tujuan, iaitu untuk menanggung dan mencukupi keperluan diri sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Bumi Hamparan Rezeki yang Luas. Khutbah Jumaat juga menekankan, dalam agama Islam terdapat beberapa amalan yang boleh dilakukan untuk membuka pintu rezeki yang luas. Antaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, menghubungkan silaturahim, melazimkan sembahyang sunat duha, memperbanyakkan istighfar, melazimi sedekah dan memperbanyakkan membaca doa. Alhamdulillah. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menubuhkan satu agensi yang dikenali sebagai Manpower Planning and Employment yang memfokuskan kepada perancangan tenaga kerja yang keboleh pasaran, bermanfaat dan mampu dalam menangani isu-isu pengangguran di negara Brunei Darussalam. Justru pelbagai inisiatif dan program telah diperkenalkan dan sedang dilaksanakan bertujuan bagi membantu para pencari kerja tempatan meningkatkan kemahiran, kemampuan dan menjadikan para pencari kerja lebih berkeboleh pasaran. Sebagai umat Islam, kita hendaklah rajin berusaha dan bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal serta sentiasa bersyukur, sabar dan reda dengan apa jua kurnia dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Program pertanian adalah salah satu program bimbingan dan asas kemahiran yang diserapkan bagi pelatih-pelatih orang kelainan upaya di Pusat Bahagia Tutong menerusi program-program latihan kemahiran dan keusahawanan yang disediakan di pusat berkenaan. Dilaksanakan sejak 2018 secara berperingkat, ia dihasrat bagi melahirkan orang kelainan upaya yang berdikari, bertanggungjawab dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Pemulih orang kurang upaya Pusat Bahagia Tutong menjelaskan melalui program yang diterapkan ini berupaya melahirkan pelatih-pelatih OKU yang boleh berdikari selain meningkatkan kepercayaan diri dalam bidang pertanian serta memberikan latihan kemahiran secara efektif. Tujuan utama kami adalah yang pertama sekali untuk memberi kemahiran kepada pelatih-pelatih orang kelainan upaya Pusat Bahagia Daerah Tutong. Dan kedua untuk supaya dapat durang mendapatkan hasil daripada hasil-hasil jualan, dan ketiga yang tujuan kami sebenarnya adalah supaya dapat pelatih-pelatih orang kelainan upaya ini dapat membuat persendirian untuk sebagai menjana pendapatan durang di akhir nanti. Seminggu sekali membagi baja, seminggu sekali setiap hari Isnin. Terus menyiam menyiam 2 kali seminggu. Setakat ini banyak permintaan daun bawang, daun sup. 45 orang pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-11 mengadakan kerja amal kemasyarakatan dengan melakukan kerja-kerja membersihkan persekitaran Pusat Bahagia Tutong. Ia merupakan salah satu komponen memberi khidmat kepada masyarakat yang diserapkan semasa menjalani latihan selama 3 bulan di dalam program Khidmat Bakti Negara.
Selain didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang mencabar, para pelatih juga didedahkan kepada aspek kehidupan bermasyarakat bagi menanamkan semangat jati diri dengan menjurus kepada pembinaan kesedaran diri. Tujuan mereka ialah untuk mendedahkan pelatih-pelatih ini kemari di Pusat Bahagia untuk menginspirasi mereka, pelatih-pelatih daripada Pusat Bahagia ini yang mereka buat di sini. Untuk mendedahkan mereka di luar sana lebih terbuka aktiviti-aktiviti macam kemasyarakatan dan sebagainya. Dalam kerja kemasyarakatan seperti ini, kami banyak mempelajari benda-benda baharu kerana dalam kerja masyarakat ini kami dapat menyumbang tenaga kami sedikit sebanyak untuk menolong orang ramai dalam menjalani pekerjaan mereka. Bagi menyokong dan memberi peluang pengusaha-pengusaha tempatan memasarkan dan memperluaskan lagi hasil produk mereka, Arthur Event mengadakan flea market. Flea market yang diadakan mulai kemarin sehingga Ahad ini diadakan di An-Najat Kompleks Beribi Gadong. Antara mengikuti Expo Kuih Brunei yang mana menjual pelbagai jenis tradisi makanan kering Brunei yang dibuat oleh pengusaha tempatan Brunei sendiri. Food tasting juga disediakan bagi mereka yang ingin merasa makanan yang dijual. Produk-produk dijual dengan harga yang berpatutan. Expo Flea Market yang diadakan sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2023 ini diharap dapat mendedahkan lagi kepada orang ramai hasil produk tempatan yang berpotensi untuk dipasarkan. Orang ramai dialu-alukan datang memeriahkan lagi expo yang bermula pada pukul 12.30 hari hingga 9 malam. PDS, sebuah syarikat pengeluar daging tempatan yang beroperasi sejak tahun 1998, beroperasi dari tapak kawasan kemajuan pertanian Stesen Pertanian Batang Mitus Tutong. Ia merupakan syarikat usaha sama dengan penglibatan Darussalam Asset pada tahun 2016 dan sebelum menjadi syarikat milik penuh kerajaan di bawah Darussalam Asset dari November 2021. Diusahakan di atas tapak seluas 57 hektar. 2 hektar daripadanya kini menempatkan rumah penyembelihan, pusat pemrosesan, kotej pekerja dan pejabat. Sementara kawasan seluas 10 hektar adalah bagi penempatan kandang penyimpanan lembu. Pada masa ini, tapak tersebut boleh menampung sehingga 2,000 ekor lembu. Bagaimanapun, tapak ini mampu menampung kapasiti maksimal sehingga 6,000 ekor. Manakala baki kawasan seluas 45 hektar kini menempatkan ladang penanaman rumput napia yang merupakan sebahagian daripada sumber makanan bagi ternakan lembu syarikat PDS. Di dalam masa yang terdekat, kaedah ternakan juga akan secara berperingkat ditukar kepada kaedah feedlot. Buat masa ini, syarikat PDS mengimport binatang ternakan yang matang dan sudah sedia untuk diproses penyembelihan. Kaedah feedlot melibatkan pengimportan lembu dari bakar tertentu yang lebih mudah dan ringan. Pensijilan Brunei Halal Logo, pemeriksaan veterinarina dan piawaian antarabangsa HACCP adalah sebahagian dari langkah persediaan syarikat PDS untuk menembusi pasaran ekspor. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi esok pukul 7 malam. Status harian normal baharu COVID-19. Tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 219 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%.